A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa surau, dan seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada malam ini dan sebelum daripada ini. Dan malam ninya secara khususnya tuan-tuan, Allah masih lagi memberi taufik dan hidayah kepada kita. Dengan sebab taufik dan hidayah Allah ini, kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah, ya, beribadah kepada Allah. Moga-moga ibadah yang saya lakukan, tuan-tuan dan puan-puan lakukan, diterima oleh Allah, diberi ganjaran oleh Allah, dan seterusnya menjadi suatu bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Bila tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ninya walaupun saya yakin tuan-tuan dah adakan ceramah hijrah ataupun forum hijrah, cuma saya nak sentuh sedikit dari satu sudut yang disebut oleh seorang ulama daripada Mesir, Syekh Abdul Munsif Mahmud Abdul Fattah. Ya, Syekh Abdul Munsif Mahmud Abdul Fattah. Ya, beliau menulis dalam satu tajuk berkaitan dengan hijrah dari sudut menghuraikan kepada kita hijrah yang berlaku kepada para sahabat dan berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah satu persoalan tuan-tuan ya? Adakah sama hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah dengan hijrah para sahabat daripada Mekah ke Madinah? Maka di sana dia bawa kepada kita beberapa pendapat, beberapa contoh keadaan, maksud dan tujuan. Bagaimana Rasulullah berhijrah dan bagaimana sahabat berhijrah, dan kenapa Rasulullah berhijrah dan kenapa sahabat berhijrah. Dan akhirnya dia membawa satu persoalan ataupun satu tujuan kepada kita, satu matlamat kepada kita, agar kita memahami bila waktunya kita hendak berhijrah. Maka cuma akhirnya dia membawa satu perkara, iaitu masanya untuk berhijrah. Tajuk yang cukup sesuai tuan-tuan ya. Masanya untuk berhijrah. Dan tajuk ini merupakan satu tajuk yang cukup syar'i kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, dan cukup sesuai kalau merujuk kepada suasana semasa yang ada pada hari ini. Okey tuan-tuan ya. Dari sudut secara syar'inya, dalam satu soalan yang Allah tujukan kepada kita dalam surah Al-Hadid, ya, ayat 16, ya, surah Al-Hadid ayat 16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Surah Al-Hadid ayat 16. Ya, saya terjemah satu persatu mengikut kalimahnya tuan-tuan. Ayat ini dalam bentuk satu soalan. Alam, bilakah lagi ataupun belumkah lagi tiba masanya, ya, lillazina amanu, bagi orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah. Bila lagi masanya?
antakhsha'a qulubuhum, bahawa hati mereka tunduk dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Antakhsha'a, hati mereka khusyuk. Setengah ulama menterjemah hati mereka ni tunduk li zikrillah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila lagi masanya hati saya dengan hati tuan-tuan, hidup ini, hati ini, jiwa ini kembali kepada Allah, kembali ingat kepada Allah, kembali tunduk kepada Allah, kembali patuh kepada Allah. Ataupun masih lagi hati-hati kita ni hati-hati yang keras, hati-hati yang degil, ataupun hati-hati yang sudah lama mati. Cuma tuan punya hati tu tunggu masa nak mati, tak betul? Boleh ke cakap gitu? Tuan-tuan, memanglah saya dengan tuan saya pun dah banyak kali dah datang sini, ya. Tak kata banyak sangat tak ada lah. Tapi sebelum ni saya pun dah tanya tuan-tuan, ya, agak-agak saya dengan tuan-tuan ni bila nak mati? Dah ada jawapan, ya, ke dah lupa dah? Bila-bila. Ya. Jadi saya dengan tuan-tuan ni, baik. Satu soalan lagi yang saya tanya tuan-tuan ni, tunggu apa ni? Tambah-tambah pada yang dah berumur, yang dah pencin, tak betul? Ayo kau boleh cakap gitu. Macam tuan-tuan yang dah berumur, yang dah pencin, rumah dah ada dah, isteri dah ada dah, anak dah ada dah, rumah pun dah habis bayar dah, kereta dah habis bayar dah, anak pun dah kahwin semua dah. Tunggu apa lagi? Cucu pun dah ada dah. Tunggu apa? Tunggu mati lah. Ke ada tunggu lagi nak kahwin seorang lagi, nak rumah sebuah lagi, nak beli kereta satu lagi, ke nak tambah cucu lagi? Cucu dah ramai dah, ya. Tunggu apa lagi? Tapi sebenarnya tak kira saya, tak kira tuan-tuan, tak kira siapa saja yang dah kahwin ke yang belum kahwin, yang dah ada rumah ke belum ada rumah, semua tunggu mati. Cuma yang bimbang-bimbangnya tuan-tuan, sementara tunggu mati itu harap-harap kita hidup dan hati kita pun hidup. Jangan kita yang hidup, hati kita dah mati dah, tak ada rasa apa-apa. Tadi saya terkejut juga tadi, takut berlaku macam Kajang tadi. Shah Alam teruk tadi. Ada jalan-jalan depan, tambah-tambah depan apa? Depan Proton tadi. Dah sebahagiannya dah tutup dah jalan tu. Air dah dekat parah lutut dah tadi. Tak tahu dapat balik ke tidak malam ni. Tak begitu. Nampak tuan-tuan, Allah dah tunjuk, subhanallah. Kadang-kadang kita fikir Selangor ni tuan-tuan sekalian, yang kita antara negara maju lah Selangor ni tuan-tuan, negara maju pula, negeri yang maju di Malaysia ni. Tapi kalau Allah bagi hujan 3 jam 5 jam aja tenggelam habis. Baru ni kan kat Kajang, ada orang Kajang ni. Betul nampak tuan-tuan ya? Berapa jam baru ni? Yang ni yang Allah tanya soalan, alam bilakah lagi? Belum sampai masakah lagi? Ya'ni lilladzi na'amanu, bagi orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah, mendakwa diri beriman kepada Allah, mendakwa diri yakin kepada Allah. Antakhsha'a qulubuhum, hati-hati mereka ni khusyuk, tunduk, akur li zikrillah, dan akhirnya mengingati Allah, kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah ni tuan-tuan, kembali sesuatu kepada Allah. Macam kita sembahyang, ingat Allah, mana sembahyang itu untuk Allah, kembali kepada Allah. Kita hidup, kita makan dan segala-galanya. Okey tuan-tuan ya. Baik, perenggan yang kedua. Wa ma nazala minal haqq. Bilakah lagi masanya hati-hati orang beriman ini tunduk, patuh, menerima nazala minal haqq, sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah. Apa dia tuan-tuan? Al-Quran. Bila lagi masa nak terima Quran? Bila lagi masanya tuan-tuan nak laksana hukum Quran? Bila lagi masanya? Ini soalan. Banyak soalan dalam Quran ni tuan-tuan ya. Dah jawab ke belum lagi? Banyak soalan. Ini salah satu soalan. Kemudian Allah bagi satu amaran. Wala yakunu kallazina utul kitab. Jangan sesekali mereka orang beriman ini, kitalah semua tuan-tuan yang kita yakin kita cukup beriman kepada Allah dan Al-Quran. Jangan sesekali orang-orang beriman menjadi seumpama utul kitab, yang telah kami beri kitab kepada mereka. Jangan jadi macam tu. Siapa tuan-tuan? Tak ada orang lain dah, Yahudi dan Kristian. Kalau kita ulang lagi sekali, wala yakunu, jangan sekali-kali kamu wahai orang beriman menjadi seumpama Yahudi dan Kristian. Ya, Yahudi dan Kristian yang mana? Min qabl, yang sebelum daripada ini pun kita dah nampak dia punya perangai dia. Yang hari ini lagi teruk perangai. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, Hitler tu dia ada jasa dia juga atas muka dunia ni. Tuan-tuan ya.
Bagus juga Hitler, ke tak bagus? Kan Hitler dia bunuh beramai-ramai Yahudi. Tapi dia kata dia simpan sebahagian orang-orang Yahudi ni. Dia lepaskan. Kenapa? Kerana supaya kita, katanya supaya manusia tahu kenapa saya bunuh Yahudi. Nanti kita persalahkan dia pula, kata dia zalim, tak begitu? Ya, kita kata dia zalim kerana bunuh Yahudi. Apa tu dia simpan sedikit Yahudi, baru kita tahu jawapan. Baru kita rasa kalau macam ni lah Yahudi yang ada hari ni, baiklah Hitler bunuh semua, tak begitu? Kau macam mana tuan-tuan ya? Tapi itu sunnah zaman lah, sunnah yang telah Allah tentukan bahawa Yahudi dia akan hidup ke akhir zaman, kerana pada suatu ketikanya kita orang Islam yang akan membunuh mereka. Buat tuan-tuan ni sebagaimana hadis, tak boleh saya ceritalah yang tu. Cuma Allah pesan jangan hati saya, hati tuan-tuan, hati masyarakat Malaysia yang ada hari ni yang mengaku beriman kepada Allah jadi macam Yahudi dan Kristian. Kenapa? Tuan-tuan sekalian, mereka diberi kitab, kemudian fatal alaihimul amadu faqasat qulubuhum, diberi satu tempoh masa yang cukup panjang kepada mereka. Tuan-tuan, Yahudi Kristian ni masa dia memang cukup panjang. Mana dalilnya? Dalilnya daripada Nabi yang 25 orang Nabi dan Rasul yang kita hafal itu, 3 orang daripada itu sahaja yang Arab, yang lain semua daripada Bani Israel. Ulama-ulama mengatakan bahawa di antara Nabi yang di kalangan orang Arabnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Saleh, dan setengah katakan Nabi Syuaib. Ya, ni antara yang dikatakan oleh setengah. Ada kata yang Nabi Muhammad, Nabi Saleh, ada Nabi Syuaib lah tuan-tuan dia, seorang lagi yang disebutnya. 3 orang ini sahaja. 22 lagi semuanya nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Maknanya tempoh masa diberi kepada mereka dengan nabi yang begitu ramai, maka begitu lama. Kitab yang 4 yang kita kata kitab 4 ni, ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, satu sebuah saja untuk umat Nabi Muhammad. Yang 3 buah ni semua untuk Bani Israel, Yahudi dan Kristian. Maka masa diberi kepada mereka cukup lama. Apa lagi? Nabi yang beri kepada mereka cukup ramai, kitab yang diberi kepada mereka cukup banyak. Tiba-tiba faqasat qulubuhum, keras jiwa mereka, sombong jiwa mereka. Mana bukti sombong? Dia tak ikut Nabi, sombong lah tuan-tuan. Kena tunggu macam mana? Tak dengar cakap Allah, sombong lah. Macam cakap lah puan-puan dia. Ya, kadang-kadang kita bawa contoh orang perempuan yang tak mau tutup aurat. Ni orang perempuan apa ni namanya? Dah, ke tak nak bagi nama? Seorang perempuan yang sombong, seorang perempuan yang degil. Sombong dengan siapa? Degil dengan siapa? Degil dengan Allah. Tak nak dengar cakap Allah. Sebab tu kalau nak pilih menantu, ke tak sampai masa lagi pilih menantu. Ya? Jangan pilih yang tak pakai tudung. Ni wanita-wanita yang degil. Tapi kita kata ustaz dia muda lagi. Okeylah kita kata tak apalah dia orang muda lagi. Ni yang tua tu. Biarkanlah tuan-tuan, kadang-kadang rasuk kat tu. Yang umur 60 tu degil lagi. 60 ni 3 tahun lagi mati lah tuan-tuan ni. Kau lambat lagi. Tak apalah, biarkanlah tu. Kita nak bagi tahu gitu. Saya tuan-tuan selama mana tidak tunduk kepada Allah, kita dianggap manusia yang sombong dengan Allah, degil dengan Allah. Boleh tuan-tuan ya? Dan jangan jadi seumpama mereka. Akhir sekali hati mereka keras. Wa katsirun minhum fasikun. Dan ada di kalangan kasir, ramai di kalangan mereka, di kalangan Yahudi dan Kristian ini, fasikun adalah orang-orang yang fasik. Maka tuan-tuan, kesimpulan Syekh Abdul Muhsin mengatakan kepada kita bahawa umat Islam antara umat yang diberi tempoh yang lama juga. Kita sekarang ni 1433 tahun baru dah. Dunia ni tak tahulah berapa lama lagi. Katanya tahun depan ya, katanya. Ni siapa kata kita pun tak tahu lah, tak betul. Tapi selama mana kita kata, selama mana Allah ya, kita kata apa ya, kalau kita belajar hadis-hadis Rasulullah, selama mana manusia masih menyebut nama Allah atas muka dunia, lambat lagi lah ya. Walaupun tak mustahil bagi Allah. Okey tuan-tuan ya, tapi kita apalah, kita nak bagi tahunya, kita diberi tempoh yang lama, yang dah ribuan tahun dah Nabi meninggalkan Al-Quran kepada kita, meninggalkan sunnah kepada kita. Bila lagi masanya? Maka harap-harap tahun ni lah, ataupun awal tahun depan masanya. Okey, kena hurai juga.
Tak adalah tuan-tuan ya. Tu saya baca ayat ni, surah Al-Hadid ayat 16. Nanti apa ustaz ni? Tak begitu. Baik tuan-tuan ya, maka daripada ayat ini dalam persoalan bila lagi masanya, maka inilah masanya untuk kita merubah diri kita sendiri, jiwa dan hati kita, jiwa dan hati keluarga kita dan masyarakat kita. Ya, kembali kepada Allah. Cuma tuan-tuan saya senaraikan sedikit di sini ya. Maka Syekh Abdul Munsif dia mengatakan kepada kita, apakah perbezaan yang boleh kita ikut, yang boleh kita guna pakai sebagai suatu panduan semasa Nabi berhijrah dan semasa sahabat Nabi berhijrah. Maka ringkas tuan-tuan, saya tak nak panjang sangat ya. Sebab kita bukan ceramah ni, sekadar tazkirah kuliah maghrib. Kalau ceramah okey dah juga sampai pukul 10 tuan-tuan ya. Ke sampai pukul berapa? Tak betul ya. Ni kita akan kuliah maghrib. Saya bagi poin-poin yang boleh saya kongsi untuk diri saya dan tuan-tuan sebagai satu peringatan. Maka dia mengatakan bahawa kita ambil dulu watak sahabat Nabi. Ya. Dia kata dahulukan watak sahabat Nabi, bagaimana sahabat Nabi berhijrah dan bagaimana Nabi berhijrah dan kenapa Nabi berhijrah. Adakah sama? Maka tuan-tuan, yang pertama sekali dia mengatakan sahabat Nabi berhijrah atas dasar 3 sebab utama. Yang pertama sekali dia mengatakan firaran bidinihim, kerana membawa diri demi menyelamatkan agama yang ada dalam diri. Firaran bidinihim. Kenapa mereka berhijrah? Walaupun kita dah baca secara umumnya lillahi wa rasulih, kerana Allah dan Rasul. Yang ni biasalah tuan-tuan, yang selalu kita dah sebut. Ya, yang ni dah tuan-tuan dah biasa. Tapi di sebalik tujuan itu, firaran bidinihim, kerana mereka nak membawa diri mereka demi menyelamatkan agama yang ada pada mereka. Maka tuan-tuan, sekaranglah masanya ya umat Islam berhijrah kerana nak menyelamatkan agama. Yang hari ini tuan-tuan sekalian, subhanallah, kita pun tak tahu nak cakap apa dah, tuan-tuan pun sedia maklum ya. Yang terkini dalam majalah Solusi ke tak silap saya. Apa tuan-tuan? Yang daripada Ustaz Zahzan. Dia mengatakan antara fakta yang terkini, 85% umat Islam di Malaysia mengabaikan sembahyang. Ni yang terkini. Solusi yang terbaru kata semalam ya tuan-tuan ya, orang maklum pada saya. Yang terkini 85% umat Islam di Malaysia mengabaikan sembahyang. Yang tinggal bakinya 25%. 25% ni sembahyang. Sembahyang macam mana? Sempurna ke tak sempurna? Khusyuk ke tak khusyuk? Agak-agak tinggal berapa yang khusyuk? Tuan-tuan setakat ni khusyuk dah? Ke belum khusyuk lagi? Kejap khusyuk, kejap tak khusyuk? Ke tak tahu khusyuk ke tidak? Tuan-tuan, subhanallah, ni di antara ni yang baki 25%. Alah, kalau tanya tuan-tuan kat sini pun, yang datang ke sini ni, datang surau ni, berapa peratus ni daripada penduduk kita yang ada ni? 25% okey? Boleh lah ya? Tak berani nak bagi tahu dah, sebab kejap ramai, kejap tidak. Tapi malam ni hujan ke dah? Hujan ya? Malam ni hujan ke musim hujan? Tak apalah tuan-tuan, walau bagaimanapun tempat mana-mana pun begitulah. Harap-harap saya, harap-harap tuan-tuan itu yang kita selalu rasa syukur ya kepada Allah dengan taufik dan hidayahnya. Kalau tanpa taufik dan hidayah Allah, tak mampu tuan-tuan kita nak bawa diri ke rumah Allah. Tak mampu nak bawa anak isteri ke rumah Allah. Baik tuan-tuan ya. Iaitu yang dikatakan kerana nak menyelamatkan agama. Tu sahabat Nabi tinggalkan segala-galanya. Ya, tinggalkan Mekah, tinggal tanah air, tinggal keluarga, tinggal harta. Salah satunya Sayyidina Syuaib. Ya. Sayyidina Syuaib ni antara orang yang cukup kaya di Mekah. Ahli perniagaan, orang kaya di Mekah. Tinggal semua harta, bawa selai sepinggang pergi ke Madinah. Kenapa? Kerana nak menyelamatkan agama yang ada dalam diri. Maka saya dengan tuan-tuan perlu lakukan sesuatu. Sekarang ini. Demi menyelamatkan agama saya yang ada dalam diri saya, agama tuan-tuan yang ada dalam diri kita semua, dan agama anak-anak kita. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan rasa selamat tak agama anak-anak kita hari ini? Baru ni di Basrah, minggu lepas tak silap, ataupun 2 minggu lepas di Basrah, dekat 20 orang lebih ya, ataupun belas-belas orang lebih ya, remaja-remaja perempuan di antara umur 17 hingga 19 begitulah ya, masuk pertandingan tarian separuh bogel di Basrah, Kuantan. Basrah tu saya kata saya selalu pergi di Basrah tu sebab ada adik ipar kat situ.
Saya rasa nampak macam biasa je tempat tu tuan-tuan dia. Tuan-tuan pernah pergi? Ke tak pernah? Cuba pergilah sekali, sekarang dah ada dah tarian separuh bogel. Tu tak ada dah tuan-tuan dia. Nanti saya nak cakap macam tu. Apa hal ustaz ni? Tak, saya nak bagi tahunya ni dunia hari ni. Selamat tak agama anak kita? Selamat tak maruah anak kita? Selamat tak akhlak dan anak kita? Tuan-tuan, hari ni tidak ada jaminan. Hari ini. Allah Rabbi, tuan-tuan ya. Boleh jadi saya dengan tuan-tuan dengan suasana yang berbeza, kita hidup suatu ketika dahulu. Ya, dengan mak ayah kita masih kuat beragama. Hari ni agama kita tuan-tuan sekalian macam mana? Kadang-kadang rasa kuat, kadang-kadang rasa lemah. Nampak tuan-tuan ya? Bagaimana pula anak cucu kita? Nampak tuan-tuan? Baiklah, yang kedua, tak nak hurai panjang sangatlah. Yang kedua, kenapa sahabat Nabi berhijrah? Wa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah tuan-tuan ya. Tu yang kadang-kadang kita tanya, kita dah hijrah ke belum? Hati saya, hati tuan-tuan, adakah telah membawa hati kita ini kepada cinta kepada Allah dan Rasul, ataupun masih cinta kepada dunia dan seisinya? Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan sedia maklum ya, betapa sayang dia pada Nabi. Masa berjalan tu, berjalan dalam perjalanan hijrah itu, sekejap dia berjalan kat depan, sekejap dia berjalan kat belakang, sekejap dia duduk kanan. Nabi kata, apa hal kamu ni Abu Bakar? Dia kata, wahai Nabi, saya rasa bimbang ya, bila mana saya berjalan kat depan, saya rasa musuh ada kat belakang, maka saya pergi duduk belakang. Ya, bila mana duduk berjalan belakang, rasa musuh ada belah kanan, pergi duduk belah kanan. Dia kata, kenapa? Kerana wahai Rasulullah, kalau kamu meninggal, habislah umat ini. Tapi kalau saya duduk kat depan, kalau musuh nak membunuh, biar dia bunuh saya dulu, biar saya mati dulu. Hari ini siapa sanggup tuan-tuan mati kerana Nabi? Tapi ngawal rumah pernah cakap tak? Sehidup semati. Ke tak pernah? Masa muda-muda dulu. masa duduk bercinta dulu, sehidup semati. Padahal tipu juga dah. Macam kalau orang rumah mati malam ni, tuan-tuan nak mati juga ke? Mana ada. Tapi tak apa dah. Pernah kita cakap kepada seorang manusia yang boleh jadi bakal isteri ke, tuan-tuan sekalian, bakal suami, ya, dialah segala-galanya sehidup dan semati. Okey ya tuan-tuan? Itu yang lautan api nak redah tu. Hujan renyai-renyai tak datang surau, tak betul? Kerana perempuan lautan api nak redah. Ada seorang ustaz tu dia kata, redah kalau nak rentung. Kerana perempuan nak redah lautan api. Lautan api mana ada? Neraka ada lah. Tak apa, tapi kita nak bagi tahunya, inilah beberapa kalimah cinta yang dibicara pada hari ini. Yang tu yang isu yang terbaru tuan-tuan ya. Katanya seorang Bilal yang mencintai seorang perempuan 15 juta. Tak apalah, itu biarkanlah tuan-tuan, nanti rugi masa tak betul. Bukan tak apa, tuan-tuan pun sedia maklum. Degil tak nak dengar cakap Nabi. Nabi kata makin murah mahar seseorang itu, makin berkat hidup dia, dunia dan akhirat dia. Awak tuan-tuan. Tapi duduk degil situ. Tu kita kata hijrah kepada jiwa dan hati kita kepada Rasul. Tak apa tuan-tuan, saya nak baca sedikit di sini ayat-ayat Quran yang saya tulis dalam buku yang di sini ya. Satu amaran daripada Allah pada surah Taubah ayat 24. Dari sudut perasaan cinta yang ada dalam diri saya, dari tuan-tuan, sama ada kepada makhluk ataupun kepada Allah. Allah mengatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, kul, katakanlah kepada umat kamu, bagi tahu dan maklumkan kepada umat kamu, in, sekiranya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini dia panggil syarat. Syarat ya, satu alat yang Allah guna untuk menggambarkan syarat. Kemudian dia akan jawab syarat ini. Kalau ada syarat ini, natijahnya ini. Tuan-tuan ya, tuan-tuan dah khatam ke buku yang beli dengan saya tu? Ke sekali baru kita baca tak? Kita khatam tu. Tak apalah, ni salah satu cara nak faham. In, sekiranya, cakap pada umat kamu, wahai Nabi Muhammad, sekiranya umat kamu, ataupun sekiranya, kana aba'ukum, bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, ya, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, isteri-isteri kamu, pasangan-pasangan kamu. Ya, daripada sini saya nak berhenti sekejap, nak huraian tambahan. Boleh tuan-tuan ya? Ni ustaz guru saya dulu, bila mana dia baca ayat ni, dia tanya, tengok ayat ni, tuan-tuan tahu dia nak maklumkan kepada kita apa kepada kita, salah satunya. Salah satunya dia tanya, tuan-tuan, isteri tuan-tuan ni berada pada nombor berapa di sisi tuan-tuan?
Nombor berapa? Dari segi kasih sayang, nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3 ke nombor 4 ke nombor 10? Boleh ya? Boleh faham ke soalan ni tuan-tuan ya? Tak jawab pun tak apa, saya boleh jawab kat sini tak apa. Cuma saja nak bagi tahu. Setakat ni lah, dari segi jiwa dan hati tuan-tuan, kasih sayangnya, cintanya, isteri ni duduk nombor berapa? Kalau ikut ayat ni, ni puan-puan jangan terasa ya. Kalau ikut ayat ni, puan-puan nombor 4. Berada pada senarai nombor 4. Cinta dan kasih yang pertama sekali kepada ayah dan ibu kita. Bila mana sebut ayah, itu termasuk ibu lah. Itu yang Allah kata, sekiranya ayah-ayah kamu, tu senarai nombor 1. Yang kedua, anak-anak kamu, tu nombor 2. Sebab tu Ustaz saya dulu dia tanya, tuan-tuan, anak-anak dengan isteri, mana tuan-tuan lebih sayang? Anak sayang juga ya, isteri pun sayang juga. Macam puan-puan juga. Puan-puan sayang tak pada suami? Sayang. Anak sayang tak? Sayang. Mana lebih sayang? Tapi ustaz saya dulu dia jawab, ni ustaz saya jawab tuan-tuan ni, kalau nak marah-marah kat ustaz lah. Ustaz saya kata dulu, biasanya sayang pada anak. Kenapa? Kerana anak ni dia tak boleh nak cari dah. Isteri boleh cari lain. Katanya, wallahu alam, setakat tu dulu tuan-tuan ya. Cuma nak bagi tahu yang Allah senarai, rupa-rupanya isteri tu nombor 4. Tapi kalau kita letak isteri nombor 1, ayah kita nombor 2, ada masalah kita dalam kehidupan ini. Kalau kita letak sayang pada isteri nombor 1, mak kita, ayah kita nombor 3, nombor 4, masalah kita dalam kehidupan ini. Tak normal hidup ini. Tengok Allah senarai. Tapi saya ulang lagi sekali ya, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, ikhwanukum, saudara mara kamu, ataupun adik-beradik kamu, wa azwajukum, isteri-isteri kamu ataupun pasangan-pasangan kamu, suami atau isteri, wa ashiratukum, ahli keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu usahakan. Amwal, harta benda yang kamu usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu bimbang akan kerugian. Lagi, wa masakinu tardaunaha, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, yang kamu rasa cukup selesa di rumah kamu hari ini. Apa tuan-tuan ya? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu sayang, lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasul. Fatarabbasu, fa ni dia panggil jawab syarat tadi. Maka fatarabbasu, tunggulah kamu, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah sampaikan, Allah buat keputusan untuk mengazab kamu. Nampak tuan-tuan? Ataupun tunggulah Allah buat satu keputusan ke atas diri kamu. Ulama menghuraikan, Allah akan azab kamu. Kalau kamu lebih cinta pada Allah dan Rasul, ya, dunia ni lebih dicintai, anak-anak ni lebih dicintai, isteri tu lebih dicintai, ayah-ayah lebih dicintai, fatarabbasu, kamu kena tunggu hatta ya'tiyallahu bi amrih, Allah akan buat satu keputusan atas kamu, iaitu Allah akan azab kamu. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Sama tuan-tuan, rupa-rupanya orang yang cinta kepada sesuatu yang lain lebih daripada mencintai Allah dan Rasul, dia ni boleh jadi termasuk dalam kumpulan yang fasik. Allah tak akan bagi hidayah kepada dia. Nampak tuan-tuan, itu harap-harap. Sebab tu salah satu daripada apa yang Nabi pesan, supaya didik anak kamu ya cinta pada Nabi, didik anak kamu supaya pandai berenang, pandai memanah, pandai menunggang kuda. Tu antara yang dia minta. Dan didik juga anak kamu cinta kepada Nabi dan ahli bait, ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan ya? Kalau saya nak tambah satu lagi hadis lah yang selalu tuan-tuan dengar juga ya. Dalam satu hadis Nabi sabda, la yu'minu ahadukum. Kalau kita terjemah zahir bahasanya la yu'min, tidak beriman. Tapi ulama kita terjemah tidak sempurna iman. Ahadukum, di kalangan kamu wahai umatku, kata Nabi, hatta ahabba ilaihi, sehinggalah aku ini lebih dia cintai, min walidihi, daripada ayahnya, wa walidihi, dan anaknya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tidak sempurna iman di kalangan kamu wahai umatku. Kalau aku ini, kata Nabi, lebih dia cintai.
Daripada siapa? Daripada ayah dia, anak dia, dan seluruh manusia yang ada atas muka dunia. Macam mana ni tuan-tuan agak-agak sekarang ni? Awak tuan-tuan, ni baru mula nak bercakap pasal Nabi, dah terdesak dah. Terdesak ke tak terdesak lagi? Ni manusia kadang-kadang tuan-tuan, dia terdesak. Ya? Hati ni ada cinta pada Nabi tak? Kebenci pada Nabi? Ke tak suka pada Nabi? Ke ada masalah pada Nabi? Tak ada ustaz, okey semua. Kalau dah okey, kenapa tak nak terima? Boleh tuan-tuan ya? Baiklah, yang ketiganya di sini, kenapa sahabat Nabi ini tuan-tuan sekalian berhijrah? Talaban lil akhirah. Itu yang ketiga. Talaban lil akhirah. Kerana sahabat Nabi menuntut kehidupan di akhirat. Menuntut kehidupan di akhirat. Awak tuan-tuan ya? Kita tuan-tuan tak ada masalah dengan dunia. Kerana dunia memang Allah cipta untuk kita. Tak ada masalah. Nak cari dunia, carilah janji halal. Nak kumpul dunia, kumpullah janji halal. Nak bermewah-mewah atas muka dunia, okeylah, dah janji halal. Cuma kalau kita bahas dari sudut lain, yalah memanglah tuan-tuan ya. Tu yang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Siapa yang makan yang halal, dia makan lebih daripada biasa. Benda halal, dia akan ditimpa dengan 10 penyakit. Tu yang halal. Dia haram tak payah ceritalah tuan-tuan. Siapa yang makan yang halal, tapi makan itu berlebih-lebihan, ya, sepatutnya makan sepinggan, dia makan 5 ke? Ada ke tuan-tuan? Ni musim-musim kenduri ni. Kadang-kadang terkejut juga kita tengok tahu tu. Pergi makan dulu nasi, duduk sekejap makan nasi, sembang-sembang sekejap, pergi ambil 1 pinggan lagi kuih, duduk sekejap, pergi ambil 1 mangkuk lagi, apa tu, bubur, duduk pula, pergi pula ya. Kemudian tengok dia apa yang ada lagi, sup dia buat ada tu, pergi ambil sup pula tuan-tuan sekalian. Orang macam ni tuan-tuan, dia akan kena 10 penyakit. Apa lain kali lah akan datang pula tu. Kalau cerita yang 10 tu pada habis malam ni dah. Tu cara tuan-tuan ya. Kita tangguh dulu, jangan cerita lagi. Tu nak suruh jemput lagi sekali tak betul? Sebenarnya bukan jemput lagi sekali, ini dah 3 kali dah tak datang-datang lagi tak betul. Allah minta maaf pada tu, pada Ustaz Malik. Allah Rabbi tuan-tuan ya, talaban lil akhirah. Maka salah satu inilah masanya tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan mesti menuntut suatu kehidupan di akhirat. Ini 3 perkara yang sahabat Nabi hijrah kerana ini. Boleh tuan-tuan ya? Meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, meninggalkan harta, meninggalkan segala-galanya, pergi dalam keadaan sehelai sepinggan, pergi. Maka tuan-tuan ya, baik, yang Nabi hijrah, kenapa Nabi hijrah? Kenapa Nabi tinggalkan Mekah? Tinggal pula dalam keadaan senyap-senyap, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Maka dia tanya satu persoalan, adakah Nabi takut kepada Abu Jahal? Adakah Nabi takut kepada Abu Lahab? Awak tuan-tuan ya? Tapi kalau sahabat Nabi memang ada ketakutan dalam diri mereka. Ada kebimbangan dalam diri mereka. Khususnya di sudut menjejaskan agama, akidah mereka. Tapi Nabi tidak tuan-tuan. Kita jangan cakap Nabi tinggalkan Mekah dalam keadaan senyap-senyap, kemudian sembunyi pula dalam gua 3 hari. Kenapa tak berdepan? Adakah Nabi takut? Nabi tidak takut tuan-tuan. Cuma Nabi nak cakap strategi kepada kita dalam sesuatu perkara. Kena ada strategi. Islam mesti ada strategi. Nampak tuan-tuan ya? Jangan, memang kami benar. Iyalah memang kita benar. Quran adalah benar. Nabi adalah benar. Islam adalah benar. Kerana dia turun daripada ataupun diberikan, dikurniakan, dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha benar. Tapi walaupun kita benar, kita nak berdepan dengan suasana hari ini, kena ada strategi. Boleh tuan-tuan ya? Tak boleh tu lain kali. Cuma baiklah, maka Syekh Abdul Munsif dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bahawa Nabi ni al-hijrah al-Muhammadiyah, hijrah Nabi ni adalah hammat dinan, kerana nak mempertahankan agama. Itu hijrah Nabi. Hammat dinan, nak mempertahankan agama, kerana agama ni mulia. Tetapi bila mana berada di Mekah, agama ni dihina. Agama ni tinggi, tetapi bila mana berada di Mekah, agama ni dipandang rendah. Nampak tuan-tuan ya? Agama ni sempurna kerana turun daripada Tuhan yang Maha sempurna. Tapi duduk berada di Mekah tak boleh nak mempamerkan kesempurnaan Islam.
Maka untuk mempertahankan agama, maka Nabi pindah ke Madinah. Nampak tuan-tuan? Jadi apa makna hijrah Nabi? Hijrah Nabi ialah hijrah untuk mempertahankan agama. Maka tuan-tuan kena bawa keluarga tuan-tuan, anak isteri tuan-tuan, masyarakat kita semua, bawa semua umat Islam untuk mempertahankan agama. Maaflah tuan-tuan, kadang-kadang saya dari sudut ceramah saya jaga lagi tuan-tuan ya. Saya jaga dari sudut bahasanya semampu, kadang-kadang terlepas juga cakap dah, terlepas cakap. Biasalah tuan-tuan. Sebab tu ulama tak nak kita ikut mata, kerana mata ni kadang-kadang tersalah pandang. Jangan ikut mulut, mulut ni kadang-kadang tersalah cakap. Jangan ikut telinga, kadang-kadang telinga tersalah dengar. Yang nak ikutnya hati yang beriman kepada Allah. Tapi orang kata jangan ikut hati, nanti mati. Tu hati yang tak beriman, hati yang kufur. Kalau hati yang beriman, yang bertakwa, ikut hati ke syurga. Tak boleh tuan-tuan, kita nak bagi tahunya ada waktu-waktu. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dalam tahun ni satu ucapan. Kalau mati Melayu, matilah Islam. Tak ada Melayu, tak adalah Islam. Dia ingat Islam berhajat pada Melayu. Cakap tuan-tuan sekalian, tolong hati-hati. Ya. Islam tak perlu ke mana-mana bangsa untuk mulianya Islam. Tak perlu kepada mana-mana pejuang untuk mulianya Islam. Kerana Islam telah mulia kerana didatangkan oleh Tuhan yang Maha Mulia. Sebab tu tuan-tuan dalam surah Kahfi kan ada seekor anjing yang turut berhijrah. Surah Kahfi kan dia tinggalkan negeri dia, pergi satu tempat yang lain, itu hijrah lah tu. Tapi tak naklah cerita nanti panjang sangat dah. Masa dah habis dah. Kau okey lagi? Nampak khusyuk lagi, okey lah ya? Ada ustaz saya pesan, kamu kalau mengajar, kamu kena tengok beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, bila mana ada orang bangun beramai-ramai keluar daripada muka pintu, tu kamu kena berhenti lah, tu tak betul. Tak ada lah tuan-tuan, tak ada sampai gitu ya. Tak bagi tahu. Tak boleh masa okey lagi ya. Tuan-tuan, sebab tu kita nak sebut sedikit. Salah seorang daripada Ashabul Kahfi itu ada seekor anjing. Antara ulama dia hurai apa tuan-tuan? Kalau manusia tidak mahu Islam, anjing boleh bawa Islam. Kalau manusia tidak mahu. Awak tuan-tuan ni, kalau manusia tidak mahu beriman, anjing boleh beriman. Tapi sebenarnya semua binatang itu telah beriman kepada Allah. Termasuklah lembu-lembu tu tuan-tuan. Kau tuan-tuan pernah dengar lembu masuk neraka? Tak pernah. Yang pernah dengarnya tuan lembu yang nak masuk neraka. Tu nak pernah dengar tak betul? Tak apalah, biarkanlah tuan-tuan, nanti cerita lembu pula. Tak ada masalah pun. Cuma nak cakap binatang, anjing tadi ustaz bawa contoh anjing tak elok lah dah. Lembu okey sikit ya. Ke tak okey juga? Nak bagi tahu macam tu, bahawa semua binatang yang ada atas muka dunia, termasuk anjingnya, babinya, segala-gala binatangnya telah beriman kepada Allah. Sebab tu kita kata kalau sekadar bangsa Melayu tak nak Islam, Allah tak pelik pun. Kalau matinya bangsa Melayu tuan-tuan sekalian, tak hina pun agama. Jangan sandar kemuliaan Islam kepada bangsa Melayu. Arab, tengok Arab. Adakah kerana Arab Islam? Tak, bukan kerana orang Arab. Tengok sekarang orang Arab yang meninggalkan Islam, apa jadi? Baru sekarang alhamdulillah baru nak kembali balik kepada Islam. Alhamdulillah. Baru sedar rupa-rupanya kemuliaan mereka kerana Islam. Tu tuan-tuan, Saidina Umar dah cakap lama dah, kita pun dah faham lama dah. Sama juga bangsa Melayu. Bangsa Melayu jangan risau tuan-tuan. Hang Tuah dah cakap dah. Ke tuan-tuan tak percaya kat Hang Tuah? Hang Tuah dah bagi tahu dah. Takkan hilang Melayu di dunia selagi mana tak kiamat. Cuma kiamat habislah. Tapi selama tak kiamat ada, jangan risau. Itu yang Piramli, bijak betul Piramli ni ya. Kadang-kadang kita kagum juga dia. Kekuatan Laksamana Hang Tuah di mana? Di tenaganya ke di kerisnya? Di huruf ta-nya, tak betul. Ta tu apa tuan-tuan? Takwa. Tu saya lah, jangan cakap lah betul. Tuan-tuan, hidup ini ta, apa mana ta? Takwa. Okey tuan-tuan ya, kena hurai juga, tak payahlah ya. Okeylah. Tapi nak bagi tahu Nabi hijrah kerana apa? Hamad dinan. Sudah sampai masanya untuk kita mempertahankan agama. Mati-matian tuan-tuan, semampu mungkin yang ada pada kita. Sebarang apa kemampuan yang ada pada kita. Yang kedua Nabi kata, ulama itu kata, Nabi hijrah kerana apa? Wa nasyarat risalatan, kerana nak menyebarkan
risalah Islam. Itu hijrah. Maka saya dengan tuan-tuan bercakap hijrah. Sebab tu saya orang jemput ceramah hijrah. Saya kata saya tak mau dah ceramah hijrah ni. Letih dah ceramah hijrah. Tak faham-faham tuan-tuan. Bukan tuan-tuan lah, ada yang tak faham tu lah. Ya. Okey tuan-tuan ya. Duk cakap situ hijrah. Tapi duk degil situ. Jadi sekadar mana? Sekadar peringatan lagi sekali. Yang dah sekian banyak kita dengar soal hijrah ini. Apa dia tuan-tuan Nabi pergi? Kenapa Nabi pergi? Nabi tuan-tuan bila mana baginda pergi ke sana, ke Madinah, berapa kali timbul perasaan rindu pada Mekah. Tuan-tuan kita baca sirah Nabi. Rindu, ingat pada keluarga dia, ingat pada tanah air dia lahir di situ. Tapi kerana apa? Nasyarat risalatan. Kerana nak menyebarkan risalah Islam. Itulah hijrah. Kalau kita tak buat apa-apa tuan-tuan untuk Islam, tuan-tuan bercakap kosong saja tentang hijrah. Cakap pasal hijrah, Islam dihina, Islam disampingkan, Islam tidak dipeduli, Islam diambil sebahagian-bahagiannya sahaja. Kita tak ada buat apa-apa, tak cakap apa, tak tulis apa, tak bantu apa, tuan-tuan kita cakap kosong pasal hijrah. Kalau kita nak guna bermuka-muka tu teruk sangat. Tak? Maulidur Rasul berara hijrah, cuti, kemudian apa lagi? Majlis. Semua tu bermuka-muka dengan Rasulullah. Tu malaikat catik semua tuan-tuan kan, sampai masa nak pergi minum air telaga Kausar. Malaikat halang. Maka Nabi kata, wahai malaikat, itu umat saya. Dia kata, wahai Rasulullah, bukan umat kamu. Ya, masa kamu tiada, mereka tidak ikut sunnah-sunnah kamu, mereka bermuka-muka dengan kamu. Bahasa Malaysia bermuka-muka. Kalau bahasa Arab kena cerita juga. Saya tuan-tuan cepat faham tak gitu. Ya, bahasa Arab munafik dengan Allah dan Rasul. Okey tuan-tuan ya. Kemudian satu lagi saya nak sebut, tiga lah yang tu kita sebut. Satu sebenarnya banyak disebut. Kemudian dia kata apa tuan-tuan? Wa assasat hadaratan. Kenapa Nabi hijrah? Kerana Nabi nak mengasaskan kehidupan manusia yang bertamadun. Yang asal daripada sebuah kehidupan jahiliah yang tak ada tamadun. Yang sembah batu, yang tanam anak perempuan, yang memperdagangkan orang perempuan, yang mencuri, yang membunuh sama sendiri, merompak sama sendiri. Nah, dia keluar rumah, dia ikat tali aja kat pokok. Kalau dia balik tengok tali tu cabut, dia kata isteri dia curang. Banyaklah tuan-tuan. Tu aja dia. Nak pergi mana-mana, goncang. Anak panah tak betul. Keluar yang mana? Kalau keluar jangan pergi, tak pergi lah. Samalah kita zaman dulu tuan-tuan. Nak pergi mancing tak betul. Seekor biawak melintah, tak jadi nak pergi mancing. Jadi hebat biawak dengan dia, tak betul. Tu zaman dulu, jahiliah zaman dulu. Ada lagi ke? Ni musim-musim hujan ni banyaklah underwear lontar atas bumbung, tak betul. Ada satu tempat ke sini ke tuan-tuan? Tak ada lah. Dia buat kenduri nak hujan. Ambil underwear pengantin, lontar atas bumbung. Dia ingat hujan, takut ke underwear dia, tak betul. Ni tuan-tuan jahiliah ni. Allah Rabbi, ingat dulu ya. Tapi sekarang dia bentuk lain, khurafat bentuk lain. Ya dulu khurafat macam tu tak, dengar buah hantu ada orang nak mati. Cakap orang baik cakap dia. Ada dengar buah hantu lah, rasa-rasa ada orang nak mati lah. Cakaplah, semalam saya dengar buah hantu, rasa-rasa saya nak mati. Tu bagus. Nampak tak? Itu zaman dulu. Maka sebab tu dikatakan asasat hadaratan. Kenapa Nabi hijrah? Kerana Nabi nak asaskan sebuah masyarakat yang hidup dalam suasana tamadun, yang sesuai dengan tahap kemuliaan penciptaan sebagai seorang manusia. Nampak tuan-tuan ya? Mereka bukan tak tawaf, mereka tawaf, tapi tawaf dah keadaan tak pakai baju, bertelanjang. Ini tak ada tamadun. Okey tuan-tuan ya? Itu di antara beberapa perkara. Tapi Nabi terpaksa korban tanah air dia, tinggalkan tanah air, tinggalkan sebahagian keluarga dia, tuan-tuan sekalian, dan pergi ke Madinah. Di Madinah pula bergantung dengan Ansar. Baiklah tuan-tuan, maka kesimpulan Syekh Abdul Munsif, dia kata apa ya kesimpulan segala-gala yang kita sebut tadi? Jihad ni ada 4 perkara. Hijrah ni ada 4 perkara. Hijrah ada 4 perkara. Yang pertama sekali dia kata al-jihad, al-hijrah jihadun wa tadhiyatun wa ta'yidun wa nusrun. Ini bahasa Arab. Ya.
Apa makna hijrah? Saya ulang lagi sekali, mengikut Syekh Abdul Munsif Al-Mahmud Abdul Fattah, seorang ulama Mesir. Maka dia kata, daripada kisah-kisah yang tuan-tuan dengar, kisah Saidina Abu Bakar, kisah anak Saidina Abu Bakar yang orang perempuan Asma, ya, Asma bintu Abu Bakar. Asma masa tu tuan-tuan dia sedang mengandung, tapi dia usaha bantu Nabi. Bila mana ayah dia, Nabi SAW keluar daripada rumah dia, datang Abu Jahal tanya Asma, mana ayah kamu dengan Muhammad? Dia kata, saya tidak tahu. Abu Jahal tampar dia, jatuh dia. Itu Asma. Apa lagi watak perempuan, watak wanita, watak muslimah? Ummu Salamah, dengan anak kecil dia tuan-tuan bantu Nabi. Ya, setelah itu dia jadi isteri Nabi, ya, Ummul Mukminin. Ummu Salamah lepas tu kahwin dengan Nabi. Nak cakap apa semua sekali tu tuan-tuan? Tidur dalam gua, berjalan kaki 500 km. Semua tu dia kata al-hijrah. Hijrah ialah jihad. Jihadun. Hijrah adalah jihad. Apa makna jihad? Kalau kita terjemah dalam bahasa kita, jihad ni perjuangan lah tuan-tuan, ya. Hijrah ni adalah sebuah perjuangan. Perjuangan tuan-tuan sekalian, meninggalkan segala bentuk kehidupan, sistem, peraturan jahiliah kepada sebuah kehidupan Islam. Itu aja tuan-tuan. Hijrah ni tinggal semua sistem, tinggal semua peraturan, tinggal semua bentuk hiburan, tinggal semua bentuk muamalah, tinggal semua bentuk sistem kehakiman, perundangan, tinggal kesemuanya. Daripada asalnya jahiliah pergi kepada sistem Islam, ekonomi Islam, muamalah Islam, kehakiman Islam, pemerintahan Islam. Itu yang dikatakan hijrah. Selama mana tidak meninggalkan semua itu, masih kekal dengan itu, itulah jahiliah. Jadi kalau kita tanya satu soalan tuan-tuan sekalian, minta maaf banyak-banyak. Baiklah, pemerintahan Malaysia yang ada pada hari ini, sistem pemerintahan jahiliah. Dunia hari ini bukan Malaysia saja. Nampak tuan-tuan? Di mana hari ini? Sebab tu akhir sekali rakyat dah rasa tak mampu nak tanggung dengan sistem jahiliah ini. Kerana sistem jahiliah, dia punya model, dia kezaliman. Asas dia kezaliman. Ini yang mula terasa ni. Kau tak rasa apa-apa lagi ni? Relax lagi, okey lagi dah. Jalan raya pun okey lagi, ya. Apa nak bagi tahu? Tak rasa apa-apa. Tapi kita tengok kebangkitan yang ada di Mesir, di Syria. Dah mula rasa. Rasa apa? Rasa terbeban. Kenapa terbeban? Dah dipimpin oleh orang yang jahil dengan sistem yang jahil. Terbebanlah. Masalah lah. Boleh selesai? Tak boleh nak selesai lah masalah itu. Sebab tu kalau saya tanya tuan-tuan, cuba bagi tahu satu masalah di negara kita yang selesai. Masalah dadah, dah selesai. Masalah mak rempit, selesai. Masalah buang anak, selesai. Masalah pecah rumah, ni yang terbaru di Putrajaya kan baru ni tuan-tuan, yang umur 7 hingga 9 tahun, 24 buah rumah dia pecah. Itu baru 7 hingga 9 tahun. Kalau umur 19, Putrajaya tu dia pecah sekali, tak betul? Ni dahsyatnya suasana hari ini. Kenapa timbulnya generasi yang ada ni, yang sebegini rupa ni? Tapi saya tak boleh cerita banyak sangat sebab tuan-tuan pun tak betul. Sekarang kan apa maklumat banyak sekarang ni, buka aja internet tuan-tuan sekarang nak tengok perangai manusia. Wa'yazubillah berlaku pada diri kita dan pada diri anak-anak kita dan isteri kita. Tengok iklan dalam TV, iklan dalam radio. Kan dia duduk cakap dengan isteri dia tu, ada nak bagi kereta. Suami dia kata, gila nak bagi kereta. Kemudian dia kata ada Nissan nak bagi. Ini betul-betul gila. Cakap tak ada kerja lain tuan-tuan. Cakap gila-gila. Handsome lah, handsome gila. Lah, siapa nak handsome gila? Baiklah yang tak handsome lah, okey tuan-tuan, ya. Ni handsome gila. Handsome gila. Nak cakap bahasa manusia tidak ada peradaban, tidak ada akhlak, tidak ada adab. Tuan-tuan cuba tengok dalam TV. Tengok kan iklan idola kecil ke? Kan ada budak perempuan menyanyi dalam perpustakaan tu. Tuan-tuan tengok TV tak? Nampak tak? Saya duduk perhati dalam iklan. Ya, kita tengok juga. Saya tengok, ya, kena tengok tuan-tuan. Ucapan tuan-tuan tengok ke tak tengok? Tengok. Dia cakap apa? Baru tahu. Kau tak tengok awal-awal?
Kena ikut perkembangan hidup ni. Tak adalah, tapi saya bukan nak kata pada saya ikut perkembangan, tak adalah. Saya nak buat contoh. Seorang budak perempuan iklan idola kecil, kalau tak silap saya, menyanyi dalam perpustakaan. Kawan dia sebelah kata, dia tunjuk pada satu tu, senyap. Tak? Tunjuk pada satu papan, diam, senyap. Dia pun bangun pergi menyanyi celah-celah tu, celah-celah rak tu. Masa dia menyanyi, wallah alam lah, pustakawati, dia panggil apa yang pustakawan yang perempuan, ataupun cikgu ke datang. Nampak tuan-tuan ya? Bila mana cikgu datang, kawan tu duduk menyanyi, sepatutnya cikgu tu lah nasihat supaya diam. Cikgu tu tunjuk, kalau nak menyanyi pergi idola kecil. Oh, dia iklan pula cikgu tu, mengarut betul. Tengok iklan tuan-tuan ya. Budak pelajar tunjuk senyap dalam pustakaan. Kita daripada kecil dulu lagi masuk pustakaan diam, tapi kawan tu duduk menyanyi. Nampak tuan-tuan? Apa benda tu? Gambaran-gambaran apa tu? Gambaran-gambaran di luar daripada peraturan kehidupan yang normal. Tiba-tiba cikgu datang, cikgu tu yang suruh masuk idola kecil. Sekarang ni peringkat mana dah? Akhir dah. Kau tak tengok juga? Nampak tuan-tuan? Itulah dunia pada hari ini. Inilah yang dikatakan apa makna hijrah, jihadun. Baik, yang kedua tuan-tuan, kalau saya nak baca hadis tu, tuan-tuan dah dengar banyak kali dah. Kan Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Walakin jihadun, kata Nabi, wa niyyatun. Tetapi yang adanya ialah jihad. Maknanya kalau saya sekarang dengan tuan-tuan dan puan-puan tidak meletakkan diri di atas dasar perjuangan, kita tak payah bercakap pasal hijrah, kita tipu aja. Kerana hijrah adalah jihad, hijrah adalah perjuangan untuk mengembalikan kehidupan kita, sekeluarga kita, bermasyarakat kepada Islam. Itu hijrah. Yang kedua, tadhiyatun. Tadhiyatun ialah pengorbanan. Hijrah ni pengorbanan. Apa yang kita boleh korban sedikit untuk Islam, tuan-tuan? Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan ya. Cuma kita tanya soalan untuk saya ingat, tuan-tuan ingat. Ya, ada duit, bagi duit. Tak ada duit, bagi tenaga. Tak ada tenaga, bagi idea. Tak ada apa-apa yang boleh bantu Islam sedikit. Kalau tak ada pun tunggulah tuan-tuan masa dia dah. Masa apa? Masa pegang pensel lah. Ke tak boleh juga? Tak ada dah, tak apa, biarkanlah. Nak bagi tahunya apa yang boleh kita bagi sedikit untuk Islam. Nanti Allah tanya kita, tuan-tuan. Ada seorang ulama besar di Mesir dulu, Syekh Muhammad Hassan, kalau tak silap saya, tuan-tuan ya. Ada orang setuju dengan dia, ada orang tak setuju dengan dia. Ya, saya dulu pun ada beberapa pendapat yang kita rasa agak keliru yang dia bawa. Tapi tak apalah. Tapi dia ni, tuan-tuan, kalau dia ceramah, mesti di stadium ataupun di padang yang begitu luas. Kalau sekadar sini memang tak boleh nak buat. Sekarang macam Ustaz Azhar tu lah ya. Dah datang sini ke belum lagi? Dia katanya 6 bulan kalau nak tumpah dia. Tu saya cakap dengan orang dekat tu. Boleh bawa tak boleh bawa 6 bulan? Tak apalah, panggil orang lain je lah. Tuan-tuan ramai lagi. Okey tuan-tuan ya. Dah tak dapat nak buat. Macam mana 6 bulan nak tunggu tuan-tuan sekalian? Maknanya tahun depan lah kita lah. Tak apalah, kita nak bagi tahu. Syekh Muhammad Hassan ni salah satu tajuk yang masyhur yang dia bawa, yang orang begitu gairah, tuan-tuan mendengarnya begitu kagum. Dia bawa maza qaddamta lidinil Islam. Apa yang kamu beri untuk Islam, kata dia. Apa yang kita buat untuk Islam? Yang ni yang siapa dia? Yang cakap, ya Soekarno ke kata. Wallah saya pun tak ingat dah. Jangan kita tanya ke yang pemimpin Amerika. Jangan kita tanya apa yang negara bagi pada kita. Yang kita kena tanya, kita bagi apa kepada negara. Itu negara, okeylah, tak ada apalah. Ya, tapi kita dengan Islam, apa yang kita beri sesuatu untuk Islam? Kalau kita tak beri sesuatu, Allah akan tanya soalan itu di akhirat nanti. Okey tuan-tuan ya. Apa sahaja. Saya tak pandai lah Ustaz nak bercakap. Ya, tak pandai bercakap, jangan bercakap, menulis. Tulis sesuatu yang orang boleh faham tentang Islam. Jangan tulis sesuatu yang orang makin keliru dengan Islam. Ya. Tapi ada yang terbaru dalam majalah Solusi itu juga, tuan-tuan ya. Majalah Solusi itu, saya tak tahu juga, saya tak baca sangat, tuan-tuan. Semalam saya pergi satu tempat, dia cakap kat saya, Ustaz tolong baca majalah ni. Dia kata dengan sebab umat Islam tak sembahyang, 85% tu yang mengabaikan sembahyang, maka dengan sebab inilah, kata dia, salah satu
hudud tidak sesuai untuk dilaksanakan. Saya kata pelik. Habis nak selesai macam mana yang tu? Dia kata salah satu sebab hudud tidak boleh tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam hari ini, sebabnya ramai lagi umat Islam tak sembahyang. Jadi kena ajar sembahyang dulu kat dia. Ni tulisan-tulisan apa ni? Tulisan-tulisan yang mengelirukan orang. Tapi boleh diperbahaskan, bukan kata kita nak menutup perbahasan, tidak. Tapi yang tak sembahyang 85% ni nak buat macam mana ni? Sebab tu akhir nanti saya akan baca satu ayat pada tuan-tuan. Bagaimana sesuatu yang Allah bekalkan kepada Nabi dalam proses untuk hijrah dan menghijrahkan manusia. Dia ada dua tak? Satu, kita hijrah sendiri sukarela. Ada orang ni dia payah nak sukarela, kita hijrahkan dia. Sama juga Allah pertama hijrah sukarela, Allah bagi sukarela. Okey, tuan-tuan sekarang nak hijrah ke tak nak? Nak datang surau ke tak nak datang? Allah bagi sukarela. Ke tuan-tuan kena paksa tadi datang tadi? Tak ada, sukarela datang. Ya? Malam ni nak sembahyang ke tak nak sembahyang? Sukarela. Nak sembahyang pun tak apa, tak sembahyang pun tak apa, sukarela. Allah bagi peluang, Allah bagi peluang. Tapi jangan sampai satu masa Allah hijrah secara paksa. Nak tak nak, suka tak suka, Allah paksa kita hijrah. Daripada mana? Daripada dunia Allah masukkan ke dalam kubur. Siapa yang setakat ni suka rela nak masuk kubur? Suka rela. Malam ni ada ke tuan-tuan? Bagi nama, kita bagi kat imam doa solat hajat malam ni. Ya Allah, malam ni ada 3 orang, ya Allah, suka rela nak mati. Ada ke tuan-tuan? Semua yang mati tu paksa tak? Kita tak pernah fikir bab ni. Biarkanlah dulu ya. Nak bagi tahu. Mana ada? Sebelum Allah paksa kita. Sama juga yang Nabi diberi satu bekalan kepada Allah dalam bentuk Nabi hijrah, kemudian Nabi kembali balik selepas hijrah itu untuk menghijrahkan mana-mana manusia yang degil tak nak berhijrah. Okey tuan-tuan ya. Baik, cuma yang tadi kita kata yang kedua tadhiyah, pengorbanan. Baik, yang ketiganya sedikit lagi tuan-tuan ya. Yang ketiganya ialah ta'yidun. Apa makna ta'yid? Sokongan. Ya, ta'yid ni tuan-tuan sokongan. Ya. Sokongan. Apa makna hijrah? Hijrah ialah tuan-tuan bagi sokongan kepada Islam. Tapi bahasa ni kadang-kadang orang tak selesa. Apa ni ustaz ni nak bagi sokongan pada Islam, macam lain je bahasa dia. Habis nak bagi sokongan pada siapa? Mana dalil? Dalil tuan-tuan dalam surah Taubah ayat 40. Ayat ni masyhur ni tuan-tuan ya. Dalam hijrah semua ustaz-ustaz kita baca. Surah Taubah ayat 40. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kamu tak bantu Nabi, tak bagi sokongan kepada Nabi, faqad nasarahullah. Allah boleh bantu Nabi. Itu yang kita cerita tadi. Kalau kita tak nak pejuang Islam, Allah ganti orang lain. Kalau semua yang tak nak mau berjuang Islam, Allah ganti anjing pun boleh. Tapi kalau semua makhluk ini tak mau pada Islam, Allah sendiri boleh mengangkat Islam itu diletak pada suatu tempat yang mulia. Allah boleh matikan yang semua yang ada ni, Allah ganti yang lain. Sebab tu yang kan ada ayat Quran tu, may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa-siapa yang murtad daripada agamanya, man yartadda minhum an dini, siapa-siapa yang meninggalkan Islam, tak nak Islam, murtad daripada agama, tukar agama lain, Allah pelik ke? Allah gelisah ke? Allah rasa rugi ke? Tak. Allah kata fasawfa ya'tillahu biqaumin, aku akan ganti yang lain, kaum lain. Atau kalau Melayu tak nak Islam, Allah ganti yang lain yang ikut Islam. Ya, yang sekarang tu dah orang Melayu tak nak baca Quran, bagi Cina baca, tak betul. Awak bising. Dah kita tak nak baca, kita ke orang lain. Tu bising tuan-tuan. Persoalan ni tak perlu bising, tanya hukum aja. Sebab hidup ni ada hukum. Apa hukum? Itu aja, tak apalah kita nak bagi tahu gitu tuan-tuan ya. Kalau kita tak bantu, Allah boleh bantu. Kalau kita tak bagi sokongan, Allah boleh bagi orang lain menyokong ya perjuangan Islam. Allah tak heran pun dengan kita. Akhir sekali, nusrun ni beri pertolongan, memberi pertolongan. Sokongan satu, tolong dua. Tak? Ada orang ni sokong tapi tak tolong pun. Jadi sokonglah boleh lah tuan-tuan. Ya? Okey ya. Baiklah, tu di antara beberapa perkara yang boleh saya sampaikan pada tuan-tuan. Cuma yang terakhir sikit tuan-tuan, saya nak sebut ayat tadi yang di mana Allah memberi beberapa bekalan kepada Nabi
untuk Nabi melakukan perubahan ya kepada umat Islam. Baik, dalam surah Al-Hadid ayat 25. Ya, surah Al-Hadid ayat 25. Yang kita baca awal-awal tadi surah Al-Hadid juga. Tuan-tuan, ayat 16. Sekarang ni, suasana sekarang ni ulama-ulama kita menonjolkan surah Al-Hadid. Apa makna surah Al-Hadid? Surah yang cerita pasal besi. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar, ada 3 perkara yang Allah turunkan daripada langit. 3 perkara Allah turun daripada langit untuk mengajar manusia. Yang pertama, wahyu turun daripada langit. Tapi ada manusia dia boleh menerima wahyu, tapi ada manusia dia degil, tak nak dengar wahyu. Maka Allah turun hujan daripada langit. Rupa-rupanya hujan yang turun tu kalau dah melebih sangat, ayalah tu nak ajar penduduk tempat tu yang tak reti untuk guna wahyu. Orang turun wahyu tak nak, wahyu Quran tak nak ikut. Orang ni tenggelam aja lah dia, turun benda lain. Yang lagi yang turun daripada langit, wa anzalnal hadid, kami turunkan besi daripada langit. Ada orang ni tuan-tuan sekalian, banjir pun dia tak kisah juga. Yang ni kena kurung dia dalam besi, dalam penjara, ataupun potong leher dia dengan besi. Setelah besi itu diproses jadi pedang lah tuan-tuan ya. Sebab tu saya nak sebut di sini sikit ayat tadi ya, saya baca ya. Ayat surah Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana. Saya terus terjemah tuan-tuan untuk cepatkan sedikit. Sesungguhnya arsalna, kami telah utuskan, rusulana, para rasul kami. Kemudian kami bekalkan rasul-rasul kami ini bil bayyinat, dengan hujah-hujah, tanda-tanda, hujah-hujah. Ada disebutnya mukjizatnya, hujah-hujah bercakapnya. Nampak tuan-tuan ya? Maknanya bekalan pertama dalam berhijrah ataupun menhijrahkan masyarakat yang ada hari ini dengan cara kita berhujah. Sebab tu tuan guru mudah tuan-tuan, yang saya belajar dulu, tuan-tuan guru saya, dia mudah. Baik, dia tanya soalan, orang yang tak nak pada Islam ni, apa masalah dia rasa dengan Islam ni? Cuba bagi tahu. Kita berhujah. Cuba cakap Islam dari sudut mana yang tak betul, yang rasa-rasa tak betul. Yang tu yang tak nak tu, saya bukan tak nak Islam, tapi Islam tak betul. Cuba cakap yang mana tak betul. Saya bukan tak nak laksana Islam, tapi Islam tak sempurna. Cuba bagi tahu yang mana yang tak sempurna. Saya bukan tak nak ikut Allah, tapi tak mampu. Cakap apa yang tak mampunya. Ke tak percaya pada Allah, ke tak yakin dengan Allah, ke memang nak lawan Allah, ke memangnya kufur dengan Allah, ke apa? Cuba bagi tahu. Dia panggil hujah ya? Nabi dulu dia berhujah. Dan Nabi Muhammad lebih banyak dia berhujah. Dia tak banyak tunjuk sangat mukjizat dia. Baik tuan-tuan, kemudian wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Bekalan yang kedua ialah kami turunkan bersama mereka itu kitab dan mizan. Mizan ini neraca pertimbangan, yang orang kata sistem keadilan sosial yang dilaksanakan. Sebab tu kalau kita belajar hijrah ni 3 tuan-tuan. Zaman masa Nabi di Mekah, adakah tak ada hijrah di situ? Ada. Masa Nabi duduk mana? Duduk di Mekah tu Nabi hijrah. Nabi hijrahkan hati-hati yang kufur kepada hati-hati yang beriman. Tu hijrah. Dah tuan-tuan ya? Tu zaman pertama. Zaman kedua Nabi hijrah ke Madinah. Zaman ketiga Nabi daripada Madinah Nabi kembali balik ke Mekah. Tu zaman ketiga. Baik. Ada manusia ni Nabi berhujah dia tak nak pakai. Nabi guna kitab tak nak pakai. Nabi guna keadilan sosial, sistem-sistem, neraca pertimbangan kehidupan tak guna pakai. Maka Allah turunkan perkara yang ketiga. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid. Ya, maka Nabi tu kami turunkan sebagai bekalan kepada Nabi ialah besi-besi. Besi ni tuan-tuan ada 2 maksud. Besi yang betul yang kita duk tengok, fihi ba'sun, besi ni ba'sun, dia panggil apa ya? Kuat. Dia punya struktur dia punya komponen dia kuat. Kemudian wa manafi'ul linnas, besi ni banyak manfaat untuk manusia. Itu satu sudut kita kata besi yang kita nampak. Sudut yang kedua, apa makna besi ni? Besi ni adalah satu kiasan sesuatu yang berkuasa, yang kuat. Maka ulama tafsir tuan-tuan rujuk ayat ni dengan tafsir-tafsir yang ada, Al-Imam Al-Qurtubi tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan rujuk tafsir orang panggil apa? Al-Asas fi Tafsir Syekh Said Hawa,
Tuan-tuan rujuk, antara disebutnya tuan-tuan sekalian ialah apa makna di sini? Kuasa. Besi ni kuasa. Maka demi menghijrahkan manusia mesti ada kuasa. Sebab tu bila mana tuan-tuan Nabi kembali dengan kuasa daripada Madinah, dibina di Madinah, sebuah negara yang ada kuasa. Nabi kembali balik ke Mekah, barulah manusia beramai-ramai, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhulu fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat manusia ni berbondong-bondong, ya, memasuki agama Allah sebab kuasa. Nampak tuan-tuan ni? Sebab tu inilah masanya untuk memberi kuasa kepada Islam. Boleh tuan-tuan ya? Wallahu a'lam. Kau nak sambung sikit lagi? Okey dah tu. Dia banyak sangat tak boleh juga tak? Ada soalan ke? Okey. Kalau ada. Saya selalu lah kalau ada. Kalau tak ada lagi baik, tak payah jawab. Ada soalan ke tuan-tuan? Cuma saya nak habiskan sikit, tersilap. Nak habiskan sikit tu. Waliya'lamallah man yansuruh wa rusuluhu bil ghaib. Kemudian Allah, ya, ataupun supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya. Yang ni sebenarnya Allah nak tahu siapa tolong agama dia. Innallaha qawiyyun aziz. Sebenarnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Kalau kita tak nak tolong pun memang Allah ada kuasa untuk mengangkat. Tapi sebenarnya Allah nak bagi sesuatu pada saya, pada tuan-tuan dengan perjuangan Islam. Maka lakukanlah sesuatu tuan-tuan dengan hijrah yang ada pada hari ini. Tak ada nilainya, tak ada gunanya kita bercakap, kita buat sesuatu, ya, tetapi kita tidak berusaha menegakkan Islam atas muka dunia. Kerana itulah kemuncak hijrah dalam kehidupan kita. Okeylah tuan-tuan, setakat itu dahululah insya-Allah, ya. Ya, moga-moga dengan sedikit perbincangan kita pada malam ni memberi satu manfaat, satu ilmu, satu panduan dalam perjalanan hidup saya, hidup tuan-tuan dan puan-puan sementara kita dijemput untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Okey tuan-tuan ya. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah Tuhan kami mohon rezeki kepadamu ya Allah. Berilah kefahaman kepada kami tentang agama ya Allah, tentang Islam ya Allah, tentang Al-Quran ya Allah, sebagaimana kau berikan kefahaman kepada para nabimu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan Islam ya Allah. Hidupkanlah kami dengan panduan Al-Quran ya Allah. Hidupkanlah kami dengan taufik dan hidayahmu ya Allah. Hidupkanlah kami dengan sunnah-sunnah nabimu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami seketul hati yang yakin denganmu dan nabimu ya Allah. Seketul hati yang menerima Islam sepenuhnya ya Allah, yang diturunkan olehmu kepada nabimu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada seluruh masyarakat kami ya Allah. Bukakanlah pintu hati mereka ya Allah, agar mereka mampu memandang keagunganmu ya Allah, mampu merasai dan menjiwai kemuliaanmu ya Allah, mampu menerima kebenaran Nabi Muhammad ya Allah, mampu menerima kesempurnaan Islam yang diturunkan olehmu ya Allah, dan mampu menerima Al-Quran sebagai panduan dan perlembagaan dalam kehidupan untuk membawa diri mereka ke syurgamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Redalah dengan kami ya Allah. Tak ada gunanya ya Allah, tak ada nilainya hidup kami ya Allah tanpa redamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Tak ada nilainya amalan-amalan kami tanpa rahmatmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.